afdal. Manakala Al-Imam Al-Ghazali menyebut al-imamatu afdalu minal adhan. Manakala Al-Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa jadi imam itu afdal daripada jadi muazzin. Imam Ghazali berhujjah li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal khulafa ar-rasyidina wazabu 'alaiha dunahu. Hujjahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi imam, para sahabat radhiyallahu anhum jadi imam, tak ada para sahabat yang empat ni jadi muazzin. Oleh sebab itu jadi imam lagi afdal, lagi afdal. Bagaimana nak disatukan dua hadis? Satu hadis jadi imam, satu hadis jadi muazzin. Ulama Syafi'i menyatukan. Ulama-ulama terkemudian tidak cenderung kepada pandangan Imam Ghazali dan tidak cenderung kepada pandangan Imam Rafi'i, tapi menyatakan bahawa mushtaghil bil azan aksaru sawaban minal mushtaghili bil imamati. Menyibukkan diri ataupun berkecimpung dalam jadi muazzin ini terlebih banyak pahala daripada berkecimpung menjadi imam, kerana manfaatnya lebih daripada imam. Sebab imam kalau baca atau jadi imam terbatas kepada orang yang ada dalam masjid. Adapun muazzin seluruh makhluk Allah, seluruh makhluk Allah, memberi maksud pahala azan besar, tidak menafikan kelebihan menjadi imam. Ini yang diputuskan oleh para alim ulama di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau kita tak mampu jadi muazzin, jadilah imam dia kata. Maka jika tiada kuasanya, jadi imam pun tak boleh. Jeffrey muazzin pun tak boleh, jadi imam tak boleh. Nak buat macam mana? Fa'alaika bis-saffil awwali, dia kata. Maka lazimkan dirimu dengan saf yang pertama. Maka lazimkan sembahyang saf yang pertama bagi orang yang tidak berkelayakan menjadi muazzin, dan juga dia ni tak kelayakan nak jadi imam, tapi nak dapat juga pahala. Kamu nak dapat pahala masuk syurga. Nabi SAW beritahu pada budak lelaki ni, pada orang lelaki ni, ya, pertama jadi muazzin, kedua jadi imam, yang ketiga kalau dua-dua tak boleh, semayanglah awal, semayang di saf yang pertama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Azan, kedudukan azan ini tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza nudiya lis-salah, apabila diserukan salat, min yaumil jum'ah, pada hari Jumaat, fas'au ila zikrillah, maka segeralah kamu mengingati Allah. Ini menunjukkan bahawa azan ini Allah sebut dalam Quran. Allah sebut dalam Quran azan. Ia merupakan syiar dalam agama kita ini. Adalah merupakan syiar. Orang nak datang ke tak nak datang, itu dia dengan Allah. Tapi ia adalah merupakan syiar, perlu dipertahankan. Perlu dipertahankan sebab Allah sebut dalam Quran. Apabila diserukan sembahyang min yaumil jum'ah, walaupun disebut hari Jumaat, tapi umum. Fas'au ila zikrillah. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimah yaum, hari. Macam yaumul qiyamah, yaumul hasyri. Apa sebab Allah menggunakan kalimah yaum? Mereka yang mempelajari bahasa Arab, yaumun ini, al-yaum ialah zaraf. Zaraf ni terbagi pada dua, ada zaraf makan, ada zaraf zaman. Zaraf zaman ialah menunjukkan masa, al-yauma, pada hari ini. Ada zaraf yang menunjukkan ialah tempat. Tempat ada menunjukkan masa dan ada menunjukkan tempat. Jadi yaum ialah menunjukkan pada masa,
Bila kita sebut hari ini, apa makna hari? Jadi bila kita lihat kalimah-kalimah yang digunakan dalam Quran, bila disebut hari, maka bila sebut hari ini ada peristiwa yang baik, ada peristiwa tak baik, ada peristiwa yang menggembirakan, ada peristiwa yang tidak menggembirakan. Oleh sebab itu bila disebut yaumul qiyamah, hari kiamat, maknanya hari kiamat ni ada orang dapat bahagia, ada orang tak dapat bahagia. Orang dapat celaka, ada orang dipermudahkan hisab, ada orang tak dipermudahkan hisabnya. Ada orang yang mendapat syafaat, ada orang tak dapat syafaat. Oleh sebab itu Allah menggunakan kalimah yaum. Kalimah yaum mengingatkan kamu nak bahagia, ini dia. Kamu kalau tak buat ni, celaka kamu. Sebab apa? Sebab kalimah yaum. Begitu kan yaumul jumaah. Yaumul Jumaah, maka Allah menggunakan kalimah yaum. Disebut dalam bahasa Arab ialah zaraf zaman. Zarf zaman ini baginya ahdasun, dia banyak peristiwa. Mana hari Jumaat ini ialah hari berkat. Hari berkat. Diturunkan keberkatan oleh Allah pada hari Jumaat. Kalau kamu tak segera mendirikan sembahyang hari Jumaat, maka kamu tidak mendapat kebahagiaan. Walaupun telah disediakan hari ini, iaitu hari banyaknya kebaikan dan manfaat, tetapi kamu tak segera, maka kamu tak dapat. Mana mengingatkan pada hari Jumaat, ada orang mendapat kebahagiaan, ada orang mendapat kecelakaan. Kalau nak dapat kebahagiaan, segerakan sembahyang. Datang kamu beribadat, mendirikan solat. Jangan kamu sebut-sebut nak makan nasi ayam, nak makan mi rebus, apa semua waktu orang sembahyang Jumaat. Nak makan nasi lemak, kamu celaka, mendapat kecelakaan. Sebab apa? Sebab Allah menyebut kalimah yaum. Ni orang belajar bahasa Arab, belajar zaraf zaman dengan zaraf makan. Ada zaraf dinamakan zaraf zaman, dan ada dinamakan zaraf makan. Kenapa Allah tidak terus menyebut iaitu Jumaah, tetapi Allah menggunakan kalimah yaum? Kalimah yaum ini penting dalam menguasai dalam bahasa Arab, dalam menguasai bahasa Arab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, difardukan azan. Banyak riwayat menyatakan bila difardukan azan ni. Ada satu riwayat daripada Abdullah bin Umar menyatakan bahawa ketika mana orang Islam sampai ke Madinah dan berkumpul nak mendirikan salat, maka di sanalah bermulanya azan, iaitu sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Zaid, bila mana Nabi SAW nak mengumpulkan orang Islam sembahyang di Madinah ni, maka dikatakan baginya kepada ansin inda khuduri sarayatan fa idza ra'auha, ada kata dikatakan pacakkan satu bendera. Bila orang dah datang, maka azanlah, maka panggillah, beritahulah mereka solat pacak satu bendera. Bila orang dah ramai-ramai, cakap jom sembahyang. Dan Nabi SAW telah menyuruh di kalangan para sahabat ini ada yang dilantik menjadi Bilal, ada 4 yang dilantik menjadi muazzin, ada 4 yang dilantik menjadi muazzin. Yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid bahawa sesungguhnya ia telah melihat di dalam mimpinya bila Nabi SAW suruh dia jadi muazzin, maka dia bermimpi. Dia berkata, besoknya waktu pagi dia berkata, ya Rasulullah, inni la baina naimin wa yaqazan, sesungguhnya aku di antara tidur dan jaga. Id atani atin,
sesungguhnya telah datang kepada aku seorang, fa'aranil adzan, ia telah menunjukkan kepadaku azan. Satu riwayat bahawa di antara aku tidur dan jaga, dan aku telah tawaf bersama seorang laki-laki dan membawa naqut, iaitu membawa macam loceng. Dia kata aku nak beli loceng tu. Dia kata buat apa? Sebab aku nak azan, aku nak beritahu orang semayang. Dia kata aku tak mau jual, tetapi kalau kau nak panggil orang semayang, inilah lafaznya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada besoknya memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, panggillah Bilal, panggillah Bilal, kerana sesungguhnya Bilal suaranya adalah begitu merdu. Bilal suaranya merdu dan lantang. Makna Bilal ni suaranya anda, begitu merdu suaranya dan begitu lantang. Itu Bilal radhiyallahu an. Walaupun Bilal ni orangnya kulit hitam, jadi dia kulit warna hitam, Allah berikan suara dia sedap. Allah berikan suara sedap. Seseorang ni dia ada beza, ada kelebihan masing-masing. Orang ni kulit putih, suara tak sedap. Orang ni muka dia cantik, suara tak sedap. Ada orang ni kulit dia begini-begini, rambutnya ikal maya. Orang ni kulitnya putih, cepat beruban. Dia masing-masing ada kelebihan yang Allah berikan. Bahawa sesungguhnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4 orang muazzin. Yang pertama Bilal ibn Rabah. Nama ibunya lah Hamamah. Beliau adalah seorang, ataupun beliau adalah muazzin yang pertama di dalam Islam, dan telah meninggal di Damsyik. Meninggal Damsyik. Itu sebab bila Rasulullah wafat ni dia lari, dia sedih. Dia sedih sehingga pergi ke Damsyik. Kemudian satu hari dia bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas pergi ke Madinah. Bila sampai Madinah dia azan. Bila dia azan ni, orang Madinah terasa seolah-olah Rasulullah hidup. Seolah-olah Rasulullah hidup. Ini suara Bilal ni, suara Bilal. Ramai orang berkumpul merasakan seolah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, masih hidup. Bilal meninggal dunia di Damsyik. Dan seterusnya adapun Bilal bin Haris, seorang sahabat juga, dia meninggal di Basrah. Bilal juga nama dia, tapi Bilal ibn Al-Haris. Yang pertama Bilal ibn Rabah, muazzin pertama. Yang kedua Ibnu Ummi Maktum. Nama beliau ialah Amru, dan beliau azan di Madinah. Dia muazzin di Madinah. Oleh sebab itu bila Abdullah ibnu Ummi Maktum azan, kamu boleh makan lagi. Mana azan pertama waktu sebelum masuk subuh. Tapi bila Bilal azan, jangan makan. Mana terus kena berpuasa. Mana Abdullah ibnu Ummi Maktum. Yang ketiga Sa'ad ibnu Aiz. Juga adalah merupakan Bilal. Dia adalah maula kepada Ammar bin Yasir, ataupun disebut juga Sa'ad ibn al-Qarz. Beliau juga adalah seorang muazzin. Kemudian beliau ni kullama ittajara fi syai'in khasara fihi. Kalau dia berniaga, orang lain habis semua. Fala zamal tijarata fihi, maka malzimilah ia berniaga padanya. Kalau dia berniaga di Melaka ni, bangsa lain yang bankrupt habis. Allah berikan kepada beliau kelebihan begitu. Kalau dia berniaga, habis orang. Allah berikan pada beliau. Beliau menjadi muazzin di Quba. Mana kalau kita ziarah Quba, ceritakan juga di Quba ini
iaitu muazzinnya yang bernama Sa'ad ibn Aiz radhiyallahu anhu. Bolehlah cerita biadota Sa'ad ibn Aiz radhiyallahu an. Kalau kita pergi ziarah Quba, bukan setakat kita semayang di Quba, dan kita ceritakan juga kisah-kisah yang berlaku di Quba, dan juga muazzin yang menjadi azan di Masjid Quba. Nama dia Sa'ad. Nama dia Sa'ad Ibn Aiz ataupun Sa'ad Ibn Al-Qarz, dua boleh. Yang keempat Abu Mahzurah, ataupun dipanggil juga nama beliau ialah Sulaiman, ataupun ada yang mengatakan Jabir. Beliau ini juga merupakan Bilal di Madinah Munawwarah. Bilal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 Bilal yang masyhur di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama balik kita. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid darain amin. Diceterakan, diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat. Surah Fussilat. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Suratul Fussilat ayat 33. Ayat 33. Maksudnya, dan sesiapa yang terlebih baik, dan siapa yang terlebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan beramal ia akan amal yang saleh, dan berkata ia bahawasanya aku daripada orang yang orang muslimin, bagi hak muazzinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa man ahsana qawlan, siapakah yang terlebih baik perkataannya, mimman da'a ilallah, mereka yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kalimah ataupun firman Allah taala mimman da'a ini menunjukkan bahawa sesungguhnya itulah merujuk kepada muazzinin, merujuk kepada muazzin. Ini adalah perkataan yang terlebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amila, dan beramal salihan tu itu semayang secara berjamaah. Semayang secara berjamaah. Yaitu semayang ini dibahas oleh ulama sebelum semayang berjamaah ni. Wa amila salihan ni iaitu semayang sunat azan. Semayang sunat azan, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha mentafsirkan firman Allah taala ini, yakni da'al khalqa ila salah, memanggil makhluk mendirikan salat. Wa amila salihan wa shalla bainal adzan wal iqamah, iaitu sembahyang sunat di antara azan dengan iqamah, atau dinamakan sunnatul azan. Sunnatul azan, sunat sembahyang. Jadi di antara azan dengan iqamah ada sembahyang. Apa-apa sembahyang yang kita lakukan bermakna kita menghormati di antara azan dengan iqamah, sama ada sembahyang qabliyah ke ataupun sembahyang apa-apalah. Contohnya ulama membahaskan berkaitan tentang selepas azan azan pada hari Jumaat, ada sembahyang qabliyah ke tak ada sembahyang qabliyah? Ada sebahagian kata tak ada sembahyang qabliyah Jumaat sebab tak ada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama kita di kalangan mazhab al-Imam Syafi'i menyatakan bahawa sesungguhnya ada sembahyang sunat qabliyah, kerana Jumaat adalah dikiaskan
dengan zuhur. Bila dah semayang sunat, semayang fardu Jumaat, tak perlu semayang sunat, tak perlu semayang fardu zuhur. Tak perlu semayang fardu zuhur. Maknanya Jumaat ini menggantikan zuhur. Saya telah bahaskan pada pengajian yang lepas. Oleh sebab itu, siapa baca khutbah, kalau kita tak ada apa-apa halangan, jangan pelawa orang lain jadi imam. Jangan pelawa orang lain jadi imam. Tak kiralah dia kiai ke habib ke apa semua, jangan. Sebab dia umpama semayang fardu zuhur, kita jadi khatib, ya kita jadi imam. Ni kadang-kadang kerana nak menghormati sahabat ni, dia pun jadi imam, kita kata entah jadi imam lah. Apa sebab? Tak ada sebab. Saya dah bahaskan berdasarkan dalam kitab Umdatul Mufti bahawa sungguhnya makruh perbuatan tersebut ataupun khilaful aula. Kerana tidak terdapat riwayat sebelum ini di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan orang lain jadi imam. Kerana sembahyang Jumaat itu umpama 2 rakaat sama seperti 2 khutbah. Oleh sebab itu baca khutbah ni kena ada wudu. Dan ianya mestilah mualat berturut-turut. Berturut-turut. Kalau semayang Jumaat ni batal, macam mana nak ulang balik? Ulama kata kadarnya ialah 2 rakaat. Kalau terbatal semayang Jumaat, kena ulang balik baca khutbah, sebab sudah putus mualatnya di antara khutbah dengan semayang. Kalau nak baca khutbah balik, tak payahlah panjang-panjang baca rukun sahaja. Sebab dia mesti syaratnya mualat berturut-turut. Jadi kalau dia semayang Jumaat telah dilakukan, tak ada dah semayang fardu zuhur, bermakna semayang Jumaat menduduki tempat semayang zuhur. Mana kalau semayang zuhur boleh dijamak dengan asar, makna semayang Jumaat juga kalau kita nak jamak dengan asar pun boleh. Sebab ianya seperti zuhur. Inilah disebut dalam kaedah al-jumu'atu zuhurun. Jumaat itu umpama zuhur. Ataupun kalau nak pegang al-jumu'atu jumu'atun la zuhur. Jumaat itu ialah Jumaat tapi dia bukan zuhur. Ada pandangan begitu. Dia tidak boleh jamak bersama dengan sembahyang asar. Apabila dia berpandangan Jumaat itu ialah menduduki tempat zuhur, dia boleh jamak takdim. Dan dia ada sunat qabliyah. Ada sunat qabliyah sebagaimana sembahyang fardu zuhur. Sunnatu azan, sunat azan. Sunat azan berdasarkan banyak riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu di antaranya hadis Bilal. Kisah Bilal ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah." Wahai Bilal, apakah yang amalan kamu yang mendahulukan aku ke syurga? Mana kau ni malam syurga ni? Apa dia sebabnya? Wahai Bilal, wa qala ma azantu qattu illa wa sallaitu rak'atain. Tidak aku azan melainkan aku sembahyang 2 rakaat. Maknanya walaupun sembahyang fardu maghrib boleh sembahyang qabliyah. Tidak aku azan melainkan aku sembahyang 2 rakaat. Wa ma asabani hadasun illa wa tawaddatu indahu. Tidak aku ini berhadas melainkan aku berwuduk. Wa raaitu anna Allah taala kataba alayya rak'atain. Sesungguhnya aku telah melihat, sesungguhnya aku berpandangan bahawa Allah telah memperdukan ke atasku sembahyang 2 rakaat. Dia buat begitu amalan dia. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, huma, betul dua-dua itulah yang telah menyebabkan kamu ini mendahului masuk syurga. Berdasarkan hadis itulah ulama menyebut sunnatu semayang salatu sunnatil azan, itu semayang sunat azan. Dan berdasarkan juga riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha mentafsirkan firman Allah Ta'ala yang telah kita bacakan tadi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, itu memberi maksud muazzin. Wa amila salihan qala
rak'atani fima bainal azan wal iqamah, iaitu sembahyang 2 rakaat di antara azan dan iqamat. Azan dan iqamat. Ini riwayat yang kita baca ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dalam ni tak hurai, hanya bagi hak muazzinin wa amila salihan. Sedangkan dalam hadis menyebut yang dari riwayat Aisyah ini, maksudnya ialah sembahyang sunat di antara azan dengan qamat. Azan dengan qamat. Jadi kalau siapa nak sembahyang qabliyah Jumaat, ia memegang hadis umum, hadis yang diriwayatkan daripada Bilal, aku tidak pernah azan melainkan aku sembahyang dua rakaat. Mana tadi lepas azan sembahyang 2 rakaat, kemudian dengan khutbah, kemudian nanti qamat. Ya betul, ada riwayat. Ada riwayat. Selagi mana tidak terdapat satu halangan. Senang kalau kita tahu hukum fiqh, maka kita tidak menyalahkan orang. Tak ada kata orang ni tak betul, orang ni tak betul. Pegang pula sembahyang qabliyah ni tak adalah semua. Kata bila orang sembahyang qabliyah kita tengok begitu. Ataupun pula kita ni pula sembahyang, bila tengok orang tak sembahyang, kita kata apa saya tak sembahyang ni? Pakai jubah pun tak sembahyang. Duduk saf depan tapi tak sembahyang. Itu pandangan dia kata tak ada sembahyang. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Entah berpandangan al-jum'atu jum'atun. Jumaat itu ialah Jumaat, ialah fadl. Tapi tidak boleh jamak. Tadi entah tak mau sembahyang qabliyah. Sebab apa tak mau sembahyang qabliyah? Sebab Jumaat, Zuhur. Okey. Tapi kenapa entah jamak takdim? Ana tengok lepas sembahyang Jumaat tadi entah sembahyang pula lagi. Sembahyang apa tu? Wa ana jamakkan dengan asar sebab kita bermusafir. Mana boleh? Tadi kata yang boleh jamak ialah Zuhur dengan asar, tidak disebut Jumaat dengan asar. Kalau pegang tak boleh, tak ada qabliyah, tak ada jamak, tak ada jamak. Qala al-musannif rahimahullahu taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diampun bagi muazzin itu sehingga sampai daripada orang muslimin. Mana? Dia ampun bagi muazzin itu sehingga sampai suaranya, dan baginya seumpama pahala orang yang sembahyang, serta dengan ketiadaan kurang daripada pahala mereka itu sesuatu. Ini kelebihan muazzin. Yughfar lil muazzin, diampunkan dosa orang yang azan ni, mada sautihi, sepanjang suaranya didengar. Tak kiralah pokok, batu, apa jin, manusia dengar ni. Walahu mislu ajri man shalla ma'ahu, dan pahala dia ni seperti orang yang semayang berserta dia. Kalau sini orang semayang, sana orang semayang, di rumah pun ada orang semayang, dengar dia azan. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tak ada dikurangkan pahala walaupun sedikit. Ini daripada sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili yang meriwayatkan hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis adalah hadis yang sahih yang tidak dipertikaikan oleh ulama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, karena azan ini mempunyai kelebihan, kerana lafaz azan di dalamnya ada tauhid. Di dalamnya ada tauhid. Di dalam azan ini juga ada menunjukkan salah. Di dalamnya mengajakkan melakukan kebaikan. Ini kita akan huraikan pada pengajian akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini mendapat manfaat, dan kita mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah golongkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Kita baru baca sikit dah 7.40 kan. Panjang lagi pukul 8.30 pula kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rabbana altuh bina wajma'an syamlana bihabibillana
فعليه السلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا ربنا أنت راحمنا وشافعنا حين يوم الندم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهو يسقي لنا عند حوض المنى، فهنيئا لنا بجوار الإمام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. في النداء جاءنا به يا سعدنا، فأجاب لنا أمتي يا سلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قد صفى وقتنا ورغد عيشنا، به يا بختنا ووفانا المرام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. من أراد بنا وبمجمعنا، حسبنا ربنا عند كيد الأنام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا أحينا بالتقى في الدنا، من عذاب قنا لا نخاف في الزحام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقان بيننا في مقر السلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا اغفر لنا ومشايخنا ولإخواننا المسلمين يا سلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. واحفظا ديننا من ديون احمينا، واختما بالتقى عند حسن الختام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. والصلاة على من سما وعلى، زار رب العلا حاز أعلى المقام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدفع عنا الطعن والطاعون يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدفع عنا بها الطعن والطاعون يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدفع عنا بها الطعن والطاعون يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. حي صمد باقي وله كنف وافي سبحان الملك الخلاق. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والفتن ما لا يكشفه غيرك. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والفتن ما لا يكشفه غيرك. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والفتن ما لا يكشفه غيرك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا الأذى اصرف عنا الأذى اصرف عنا الأذى والوباء والبلاء والسحر والشيطان والإبليس إنك على كل شيء قدير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا قاف والقرآن المجيد وقايتنا. فسيكفيكهم الله هو السميع العليم فسيكفيكهم الله هو السميع العليم فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.